Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kita dapat bersama sekali lagi dalam sesi ulang kaji siri yang ke-45, surah yang ke-45 iaitu Suratul Jasiyati. Surah Al-Jasiyah. Surah Al-Jasiyah ini adalah merupakan surah yang terakhir yang berada pada juzuk yang ke-25 yang mengandungi 37 ayat. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin merujuk ke semua ayat-ayat tersebut, bolehlah membuka muka surat 499 sehingga muka surat 502. Baik, apa itu Al-Jasiyah? Al-Jasiyah bermaksud yang berlutut. Siapa yang berlutut? Merujuk kepada manusia yang berlutut. Okey. Kenapa mereka berlutut? Okey, berlutut kita semua sedia maklum iaitu yang merujuk kepada kita duduk berlutut lah. So lutut kita berada di bawah. Okey, berlutut ini sangat dikaitkan dalam keadaan manusia yang takut, manusia yang berada dalam keadaan yang sangat hina. So kita akan berlutut. Okey. Kenapa surah itu dinamakan surah berlutut? Apa perkara yang menyebabkan mereka berlutut? Ia ada dikaitkan dengan hari penghisapan amal di hari akhirat. Maknanya surah Al-Jasiyah ini adalah surah yang Allah menceritakan tentang keadaan manusia di hari akhirat dalam keadaan yang sangat takut, dalam keadaan yang sangat hina, maka akan menyebabkan manusia itu Al-Jasiyah, iaitu berlutut. Okey, untuk dapatkan maklumat di manakah terletaknya ayat yang ada menyebut tentang nama surah Al-Jasiyah, ia berada pada ayat yang ke-28. Okey, kita buka ayat nombor 28. Kita akan menemukan Allah menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ. Okey. Ummatin jasiyah. Okey, Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud, dan engkau akan perhatikan setiap umat. Allah kata setiap umat. Maknanya banyak umat yang akan jasiyah, ia akan berlutut. Kullu ummatin, setiap umat, tud'a ila kitabihal yawma, mereka akan dipanggil untuk ambil kitab suratan amalnya. Okay, mula-mula Allah Ta'ala kata, nanti kita akan melihat setiap umat akan berlutut. Okay. Mereka ini nanti akan dipanggil untuk mengambil buku catatan amal yang ditulis oleh malaikat pencatat amal tu, kiraman katibin, raqib dan atid itu. Yang mana Allah Ta'ala kata setelah dapat buku catatan amal itu, Allah sebut tujzauna ma kuntum ta'malun. Kamu akan dibalas dengan apa yang telah kamu lakukan di dunia dulu. Jadi, berdasarkan ayat yang ke-28 ini, kita mendapatlah perincian. Rupanya yang berlutut itu merujuk kepada semua umat di hari kiamat, iaitu apabila berhadapan dengan Allah untuk dihisap. Terima buku amal, kemudian Allah akan balas dosa ke, pahala ke, ganjaran dia syurga ke, neraka ke, bergantung kepada apa yang tercatat di dalam buku amal.
Jadi itulah penerangan tentang makna bagi surah Jathiyah. Okay, sekarang ni kita nak perincikan lagi setiap umat tu siapa. Sebab dekat ayat 28 tadi kita menemukan Allah menyebut kullu ummatin, setiap umat. Okay. Dalam surah Jasiyah ada Allah menyenaraikan umat-umat itu. Okay. Dapat kita keluarkan ada 5 jenis golongan manusia yang akan berlutut nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Okay. 5 golongan manusia itu siapa? Yang pertama, adalah golongan manusia yang berdosa, yang kafir, yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini kita boleh temukan perinciannya pada ayat nombor 7 sehingga ayat nombor 11. Ayat 7 sampai nombor 11 kita akan menemukan golongan yang pertama yang akan berlutut nanti di hadapan Allah. Okey, kumpulan yang kedua, umat yang kedua adalah Ahlul Kitab. Ahlul Kitab bermula daripada ayat nombor 16 sehingga ayat nombor 17. Ahlul Kitab dalam konteks surah ini Allah menceritakan tentang Bani Israel. Okay. Kemudian, golongan yang ketiga, ia merujuk kepada golongan yang beriman. Orang beriman ni pun kita akan takut kepada Allah, iaitu kita boleh lihat ayat nombor 18 dan 19. Okay, golongan yang keempat yang mereka ini juga akan berlutut nanti di hari akhirat adalah golongan yang mengikut hawa nafsu. Ni golongan yang dia tak peduli dah. Dia tak peduli, yang paling penting dia buat apa dia suka. Apa nafsu dia suka, iaitu ayat nombor 23. Ayat nombor 23. Tak ada suara ke? Allah. Sianya tak ada suara, ya Allah. Kejap ya, saya buat rakaman semula. Tuan-tuan yang ikut di aplikasi Zoom, kita ulang sedikit ya, sebentar tentang golongan Al-Jasiyah. Sekejap ya. Okey, tuan-tuan perempuan, boleh dengar ke suara saya insya-Allah? Zoom okey je Ustaz. Zoom okey, alhamdulillah, syukur. Okey. Kita raikan juga kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang ikut di aplikasi TikTok. Agak ramai juga yang ikut sesi ulang kaji kita. Alhamdulillah, usaha yang kita lakukan ini moga-moga dapat manfaat kepada pihak-pihak yang lain. Okey, kita kembali membincangkan tentang Al-Jasiyah. Okey, tuan-tuan, apa maksud Al-Jathiyah? Apa maksud Al-Jathiyah? Yang berlutut. Okey, Al-Jasiyah merujuk kepada orang yang berlutut. Okey. Ayat nombor berapa yang kita boleh temukan dalam surah Al-Jasiyah yang Allah menyebut tentang kalimah Al-Jathiyah, iaitu pada ayat nombor 28. Jadi, untuk dapatkan maklumat lanjut tentang dari manakah dapatnya kalimah Al-Jasiyah, maka kita kena rujuk ayat nombor 28. Okey, ayat nombor 28. Okey. Nah, ayat nombor 28 tu, kalau kita dah jumpa itu ayat menjadi sumber kepada penamaan surah, kita dah sebut dah sebelum ini. Kita kena baca ayat itu secara keseluruhan.
Dan kita kena ambil maklumat, ambil sedikit masa untuk dapatkan tafsiran bagi ayat nombor 28. Jadi kalau kita baca ayat nombor 28 itu, kita menemukan Allah berkata, okay, wa tara kulla ummatin jasiyah. Tiap-tiap Allah kata, pada hari engkau akan melihat setiap umat, kullu setiap umat, kumpulan, golongan. Okey, mereka ini jasiyatan. Mereka ini akan berlutut. Okey. Siapa yang berlutut itu? Umat itu merujuk kepada umat apa? Kumpulan mana? Okey, kita akan sebut sekali lagi untuk pengulangan. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan kenapa mereka sampai berlutut yang menunjukkan rasa takut, rasa hina. Okey, Allah menyebutkan setiap umat yang berlutut itu, mereka akan dipanggil tud'a ila kitabihal yaum. Mereka akan dipanggil untuk menerima buku catatan amal. So, buku catatan amal itulah nanti akan digunakan oleh Allah untuk memberikan balasan. Nak bagi ganjaran pahala, nak bagi nikmat, nak bagi syurga ke, atau nak memberikan azab, nak memberikan neraka, bergantung kepada buku catatan amal. Kerana buku catatan amal itulah yang telah memberitahu kepada kita apa amal-amal yang telah kita buat. Okey, moga-moga tuan-tuan dan puan jelas tentang nama surah Al-Jasiyah, dari mana kita boleh dapat dalam surah Al-Jasiyah, perkataan Al-Jasiyah, dan kita dapat mengetahui perincian kenapa berlakunya Jasiyah. Okey, sekarang tuan-tuan dan puan-puan. Oh, tak hidup lagi ke suara? Okey, tak apalah. Saya tutuplah dekat TikTok tu. Okey, kita lanjutkan ya. Okey, ada 5 kumpulan. Tadi saya sebut nombor 7 hingga 11. Okey, slide tuan-tuan nampak tak slide saya paparkan ni? Nampak, Ustaz. Okey, nampak kan? Okey. Uh, kita dah sampai nombor 4 tadi, kita pergi nombor 5. Nombor 5 ni adalah golongan Ad-Dahriyun. Ad-Dahriyun ni macam orang yang dia jenis manusia yang dia tak fikir adanya akhirat. Dia fikir kalau macam dunia ni habislah. Itu golongan Ad-Dahriyun. So kena tengok ayat 24 sampai ayat nombor 26 Okey. Kemudian kita nak terus pergi membincangkan tujuan bagi surah Al-Jasiyah. Lepas tu nanti kita kembali kepada melihat beberapa ayat yang akan mengukuhkan lagi tentang tujuan surah Al-Jasiyah. Okey, surah Jasiyah ni tujuan dia apa? Allah nak menerangkan bahawasanya penghisapan semua umat di hari kiamat ia berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tak ada siapa pun yang boleh elak daripada Allah menghisap. Tak ada siapa boleh lari. Tak ada siapa pun boleh takkan terlepas daripada penghisapan di hari kiamat. Dan yang paling menakutkan kita adalah Allah itu yang menjadi hakim, Allah itu yang memberikan balasan. Kita tahu Allah adalah saksi yang paling kuat sekali kepada manusia. Allah tidak boleh dirasuah, Allah Ta'ala tidak boleh Allah Ta'ala tidak akan bias, Allah Ta'ala Tuhan yang maha adil, yang maha khabir, yang maha teliti. Tuhan tahu segala serba yang kita buat. Apa yang kita fikir, apa yang kita simpan dalam hati, apa yang terlintas, apa yang kita buat, dia secara rahsia ke, terbuka ke, semua Allah Ta'ala tahu. Jadi surah Al-Jasiyah ni dikaitkan dengan nama orang berlutut tu. Berlutut maksudnya berlutut kerana ketakutan berhadapan dengan Allah pada saat sesi Allah Ta'ala itu akan memberikan penghisapan. Siapa tak takut sebab kita tahu tentang
kesalahan, kekurangan yang ada pada diri masing-masing, terutama kepada manusia yang dekat dunia dulu lawan Allah, lawan ayat-ayat Allah, tolak ayat-ayat Allah, sombong. Jadi kita nak kemukakan kumpulan yang pertama tadi, kumpulan yang mula-mula yang kita sebut ayat nombor 7 tu sampai ayat nombor 11. Mari kita ambil sedikit waktu, kita tengok ayat dia. Kerana mereka ni adalah kumpulan pertama ya Allah susun di dalam surah Al-Jasiyah. Maknanya orang yang memang berlutut sesungguh-sungguhnya, yang paling takut sekali, yang paling rasa hina, sudah pastilah orang yang Allah sebutkan pada awal-awal ayat 7 hingga 11 ni. Mari kita tengok. Ayat 7, Allah mengatakan, wailun likulli affakin asim, celakalah bagi setiap pendusta yang berdosa. Tengok Allah sebut ni, wailun ni, kecelakaanlah bagi setiap orang yang pendusta. Dan dia berdosa pula. Lepas tu Allah Ta'ala kata, Allah perincikan apa perbuatan mereka, afakin, athimin. Ayat nombor 8 menerangkan. Mereka ni kalau dengar ayat-ayat Allah, mereka buat apa? Yusirru mustakbira. Mereka terus bersikap sombong. Mereka tolak maklumat tu. Mereka tolak wahyu tu. Kemudian Allah Ta'ala kata, seolah-olah mereka tak mendengar wahyu dibacakan. Padahal mereka dengar. Okey, ada kaitan tak dengan asap yang akan tembus ke telinga-telinga orang kafir? Mereka akan sedut melalui hidung, lepas tu tembus kat telinga-telinga mereka. Ada kaitan tak dengan sikap orang kafir yang dekat dunia dulu, dengar wahyu, tiba-tiba sombong. Seolah-olah macam tak dengar pun, mereka buat main-main. Lepas tu Allah ancam mereka ini, fabishiru bi'azabin alim. Allah kata gembirakanlah mereka nanti dengan azab yang pedih. Kemudian kita sambung lagi. Mereka ni pula, kalau mereka dengar, mereka tahu maklumat itu, mereka buat apa? Kata Allah, mereka jadikan dia sebagai ittakhadhaha khuzwa. Mereka jadikan sebagai ejek-ejekan dia. Mereka main-main je. Allah ugut sekali lagi kepada mereka, ulaika lahum azabun muhin. Mereka akan mendapat azab yang sangat hina. Lepas tu kita baca lagi ayat nombor 10. Allah Ta'ala mengatakan bahawa mereka ini, di hadapan mereka ini, nanti adanya azab neraka Jahannam. Tak ada apa-apa yang boleh tolong mereka daripada azab api neraka Jahannam tu. Tak ada usaha mereka sedikit pun yang akan bagi manfaat kepada mereka. Begitu juga mana-mana yang mereka pernah menganggap ada Tuhan lain selain Allah pun tak boleh tolong mereka. Allah letak kali ketiga untuk apa? Walahum azabun azim, bagi mereka azab yang pedih. Okey. Kemudian Allah Ta'ala pun menyebutkan buat kali yang keempat. Apa dia? Wallazina kafaru biayati rabbihim lahum azabun min rijzin alim. Okey, Allah Ta'ala kata apa? Mereka ini akan dapat, mereka yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab yang berupa siksaan yang sangat pedih. Jadi kita dapati Allah ulang banyak kali azab pedih, azab pedih, azab pedih, azab pedih. Ini merujuk kepada siapa? Merujuk kepada orang yang sombong. Okey, lepas tu dahsyatnya ketika hari kiamat tu, okey, Allah menyebut dalam bentuk kedahsyatan kiamat tentang perihal Allah Ta'ala ni yang menyebabkan orang sampai berlutut ni. Kalau kita teliti dekat surah Al-Jasiyah ni, permulaan ayat ayat yang kedua, Allah menyebutkan dua namanya. Nama pertama Al-Aziz, yang maha perkasa. Lepas tu Allah sebut namanya Al-Hakim. Dan menariknya Allah ulang kembali dua nama ni, Al-Aziz dengan Al-Hakim, pada penutup surah Al-Jasiyah. Jumpa sekali Al-Aziz dengan Al-Hakim. Okey. Kita boleh rujuklah dekat ayat nombor 2, Allah Ta'ala kata dialah telah menurunkan Al-Quran Al-Aziz Al-Hakim, dan kita akan jumpa pada penutup ayat. Kita akan jumpa nanti pada ayat nombor 37. Yang 37 surah Al-Jasiyah merupakan ayat terakhirlah bagi surah Al-Jasiyah. Okey, dan yang menakutkan kita lagi, tak pernah pun Allah ulang
dalam mana-mana surah dalam Quran yang dalam ayat itu diulang sebanyak 3 kali nama Allah Rabbu, Rabbu, Rabbu dalam ayat yang sama. Kalau kita baca Fatihah, kita jumpa Allah Ta'ala sebut dia Rabbul Alamin je kan? Sekali je Rabbul Alamin. Tapi dekat surah Jasiyah ayat 36 Allah ulang sebanyak 3 kali. Tengok ayat tu. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi wa rabbi rabbi. Sampai 3 kali ni. Dahsyat ni sebab Rabb ni dia merujuk kepada kita belajar Asmaul Husna, semua nama Allah yang lain dia ada kaitan dengan kekuasaan, keperkasaan yang melibatkan kekuatan-kekuatan ni, mereka akan semua pergi di bawah nama Rabbu. Allah ulang sebanyak 3 kali. Allah ni pencipta langit, pentadbir langit, pengatur langit, pengatur bumi, pencipta bumi, pentadbir bumi. Allah ni pentadbir alam semesta. Jangan bayangkan macam mana nak berhadapan dengan Allah apabila Allah panggil untuk terima buku amal sedangkan Allah ni tahu apa yang berlaku dekat langit, apa yang berlaku dekat bumi, apa yang berlaku kepada alam semesta. Ini nak menguatkan tentang Al-Jasiyah itu, tentang orang yang berlutut itu. Lepas tu tuan-tuan ada satu lagi tentang sifat Allah dekat sini, walahul kibriya, dan bagi Allah itu adalah keagungan dan kekuasaan. Tuan-tuan tahu tak perkataan al-kibriya ni? Kibriya ni sebenarnya dia merujuk kepada sombong. Kibriya ni, tapi kita tak nak orang misinterpretation ataupun misleading, orang boleh salah faham, sebab semua nama Allah ni nama yang baik, nama Allah ni nama yang mulia. Jadi kalau kita terjemah Allah tu baginya sifat kesombongan, nanti akan berlaku salah faham. Maksud dia, kita terjemahlah kibriya ni bagi Allah itu keagungan. Sebab Allah Ta'ala je yang boleh mengangkat diri sendiri. Ingat ya, Allah Ta'ala lah yang boleh memuji diri sendiri. Allah Ta'ala lah yang boleh nak merendahkan sesiapa, nak meninggikan siapa. Kalau macam kita tak boleh. Kita tak boleh rasa kita lebih pada orang lain, ada ujub. Kita tak boleh nak merendahkan orang lain, tak boleh. Kita tak boleh nak kita tak boleh nak menghukum seseorang. Allah je boleh buat kerja-kerja macam tu. Sebab tu Allah kata dia ada sifat al-kibriya. Satu-satunya surah yang menyebut tentang sifat al-kibriya bagi Allah ini ada pada ayat 37 surah Al-Jathiyah. Ini menguatkan lagi perbincangan Al-Jathiyah. Memang ayat ini bertepatan selari menguatkan nama bagi yang berlutut tadi tu. Ingat tak Al-Kibriya ada kaitan dengan ayat yang mula-mula tadi? Ayat nombor 7 tadi, orang kafir ni buat apa? Tengok perkataan yusiru mustakbira. Mereka sombong. Ingat tak sombong tu apa? Menolak kebenaran, merendah-rendahkan orang lain. Sebenarnya tak boleh ambil perbuatan merendah-rendahkan orang ini, menilai orang ini. Allah je yang boleh buat semua perbuatan itu. Jadi dibalas sikap orang yang sombong ni, dia akan berhadapan dengan Allah yang ayat nombor 37 itu, Allah itu kibriya. Inilah yang menyebabkan nanti berlakunya setiap umat Al-Jathiyah tadi, Jathiyatin. Okey, moga-moga tuan-tuan dan puan jelas ya antara nama surah dengan tujuan bagi surah ini. Nampak keserasian, kesinambungan antara kedua-duanya. Okey, jadi kita nak teruskan dengan tema bagi surah Al-Jathiyah. Okey, tema surah Al-Jathiyah boleh kita ambil sebagai surah yang berbentuk amaran terhadap sikap takbur dan sifat suka mengikut hawa nafsu semasa hidup di dunia. Tak nak rujuk wahyu. Tak nak hidup ni ikut wahyu. Bagi dia tak nak rujuk apa-apa. Ikut nafsu dia saja. Sebab kalau dia ikut wahyu, dia terikat dengan banyak perkara. Ada perkara yang dia kena buat, ada perkara yang dia tak boleh buat. Jadi dia tak nak. Orang yang tak nak ikut ayat-ayat Allah ni, okey, mana ikut hawa nafsu ni, surah ini memberikan amaran yang keras. Kenapa kita kata keras?
Kalau kita baca tadi ayat 7, 8, 9, 10, 11, banyak kali Allah katakan dekat hujung-hujung ayat tu, azab yang pedih, azab yang pedih, azab yang pedih, azab yang pedih. Berhadapan pula dengan Tuhan Al-Kibriya, berhadapan dengan Tuhan yang ulang 3 kali, Rabbu, Rabbu, Rabbu. Selesailah surah Al-Jasiyah. Okey, setakat ni boleh faham tuan-tuan dan puan? Jelas ke? Jelas Ustaz. Perangan bagi surah Jasiyah. Okey, justru itu kita berhenti dengan kadar ini. Kita tak boleh nak teruskan kerana saya ada satu program jam 10 pagi di Shah Alam. 1.5 jam program bersemuka, jadi saya perlu bergerak sekarang. Jadi kita sambung insyaAllah. Hari ini memang kena buat banyak sedikit pengisian kerana 2 hari yang lalu saya agak kurang sihat. Jadi kita kena buat gerak gempur. InsyaAllah nanti saya akan maklumkan, mungkin kita akan buat petang juga. Hari ini memang kena habiskan juzuk yang ke-26. Kita kena sambung bermula daripada surah Al-Ahqaf. InsyaAllah kita cuba dengan kadar yang mampu. Okey, insyaAllah. Okey, saya tak buka soalan kerana saya perlu kejar waktu. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan-puan kerana boleh menemani saya untuk mengulang kaji surah Al-Jasiyah. Semoga Allah memberikan kita rahmat, Allah mengampunkan dosa-dosa kita, Allah memberikan kita ganjaran yang banyak. Semoga Allah mengampunkan mana-mana kesalahan kita yang ada dalam buku-buku amal kita, supaya kita jumpa dengan Allah dalam keadaan kita diampunkan dosa-dosa kita dan Allah memberi rahmat kepada kita. Moga-moga usaha kita yang sedikit ini menjadi salah satu syafaat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala nanti, kerana Al-Quran itu memang menjadi syafaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Ustaz.